Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa uswatil hasanah liman kana yarjullaha wal yawmil akhir. Salawatullahi wa salam ala hadzal nabiyil karim wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. ففهمنا سليمان كلا آتينا حكما وعلما وسخرنا معلول الجبال سبحا وطبقنا معين يا حي يا قيوم يا رب موسى وهارون يا رب إبراهيم يا محمد صلى الله عليه أجمعين اللهم ارزقنا فهما وحكمة والعمل الخاص برحمتك يا رب الراحمين اللهم افتح علينا فتوح العارفين وارزقنا فهم النبيين والعلماء العاملين حسن المرسلين وإمام المتقين برحمتك يا أرحم الراحمين. Alhamdulillah syukur kepada Allah Subhanahu wa taala kerana Allah Subhanahu wa taala sentiasa memberi hidayahnya dan petunjuknya dapat kita duduk dalam ibadah dalam ketaatan Allah Subhanahu wa taala. Bila Allah Subhanahu wa taala nak menghendaki seseorang itu sentiasa jadi baik, maka Allah akan memberikan dia kefahaman ilmu agama dan dia dapat melaksanakan yang itu kefahaman ilmu agama apa yang ada pada dia. Maka itulah apa kehendak Allah bila nak seseorang itu jadi baik, seperti mana disebut Imam Ghazali rahimahullahu taala dalam memperbahaskan hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Pada malam ini kita sambung lagi kitab kita ini. Qala al-muallif rahimahullahu taala wa nafa'ana bi'ulumihi wa 'ilmihi fid darain ya rabbal alamin. Syahdanun bermula hakikat riya itu menuntut seseorang akan kemuliaan dan kepujian di dalam hati manusia dengan berbuat ibadah. Maka jika masyhur seseorang pada segala manusia dengan tiada qasad pada hatinya, maka itu tiada dinamai riya, tetapi ia adalah nikmat dan balasan amal yang disegerakan oleh Allah Ta'ala akan dia seseorang itu di dalam dunia. Qala musannif rahimahullah ta'ala, syahdan yakni tambahan kata. Mana-mana dah kita jauhi kalau sebut syahdan itu ini tambahan kata. Tambahan kata maknanya poin, sesuatu poin yang lebih kurang juga tapi nak lari sikit. Nak lari pada sikit, poin dia tu lari sikit. Bukan kata lari banyak, nak berbicara berkaitan dengan riak juga. Cuma poin dia tu nak lari ke arah lain sikit. Itu nak cerita lebih mendalam tentang apa itu riak. Bermula hakikat riak itu menuntut seseorang akan kemuliaan dan kepujian. Jadi hakikat riak seperti mana kita telah dengar juga dalam kitab Hidayatus Salikin fi Sulukil Muttaqin bagi Syekh Abdul Samad Al-Bani yang juga nakal dari Maghazali. Dia nakal juga berkurang saja. Itu hakikat riya itu, nak dikatakan diri riya itu ialah seseorang menuntut kemuliaan dan kepujian di dalam hati manusia dengan berbuat ibadah. Jadi bila dia buat ibadah dia dalam hati itu, dia nak tuntut, nak bagi orang yang puji dia, orang mulia dia, orang kata bagus dia buat ibadah ni, bagus dia rajin lah dia ni. Dia tuntut dengan berbuat ibadah. Maka jikalau masyhur seseorang pada segala manusia dengan tiada qasad hatinya. Jadi kalau seseorang itu masyhur, ada orang kata pada dia bagus dia buat ibadah, dia bagus dia buat ibadah, rajin dia sembahyang berjemaah, rajin dia ini kebaikan, itu kebaikan ini, orang puji dia ni, maka iaitu dengan tiada dengan tiada qasad pada hatinya. Kita ni aku nak tuntut riak,
tak ada tuntut dan tak ada dalam hati dia, tak ada pun nak suruh orang puji, nak suruh orang kata mulia, orang dia ni bagus, tak ada. Tapi ada orang puji dia, maka macam mana? Tidak ada kosat pada hatinya, maka iaitu tiada dinama riak. Maka itu bukan nama riak. Maka itu bukan nama riak. Lepas tu nama apa? Tetapi ia nikmat balasan segera di atas dunia oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Dia tidak dinamakan riak, tetapi itulah nikmat daripada Allah, anugerah Allah, fadlullah yang Allah segerakan di atas dunia, yang telah kita baca dalam hadis sebelum ini, yang mana seorang lelaki ja'a rajulun ila Nabi sallallahu alaihi wasallam, seorang lelaki mari bertemu Rasulullah. Ya Rasulullah, macam mana kalau seseorang itu buat kebaikan, lalu dia dipuji, tetapi dia tidak ada kosat pada hati dia nak suruh orang puji, nak suruh orang mulia dia ni, tak ada sikit pun. Rasulullah sebut dalam hadis yang cukup masyhur, itu Rasulullah mengatakan tilkal ajilul bushra lil mu'minin. Itu sahaja hadis riwayat lain mengatakan wa fi wajhi Nabi sallallahu alaihi wasallam, wajah Rasulullah senyum daripada dia. Maknanya Rasulullah suka juga perbuatan gitu. Maksudnya bila seorang tu buat sesuatu kebaikan tanpa ada niat dalam hati dia nak seorang puji, maka kata Rasulullah itulah yang disegera, itulah ajil busyra. Busyra ni maknanya berita gembira. Itulah berita gembira yang Allah Ta'ala segerakan di atas dunia untuk siapa? Lil mu'minin, bagi orang mukmin. Orang mukmin ni Allah Subhanahu Wa Ta'ala banyak segera perkara-perkara ataupun balasan-balasan daripada Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Banyak, seperti mana disebut oleh Imam An-Nawawi, di antara hak ni, kita buat kebaikan-kebaikan, kita tak ada niat pun nak suruh puji, tiba-tiba ada orang puji, maka itulah nikmat yang Allah Ta'ala segera di atas dunia lagi. Lepas tu ketika tu kalau ada orang puji saya tak ada niat gitu, saya nak kata apa? Maka katalah yang qul alhamdulillah. Itulah ataupun satu lafaz lagi yang selalu kita dengar juga, hadza min fadli rabbi. Permula ini adalah suatu kelebihan, kurniaan daripada Tuhanku. Kata gitu, hadza min fadli rabbi. Itu yang antaranya disebut oleh para ulama bila seseorang itu mendapat sesuatu nikmat yang luar biasa. Lepas tu nak kata apa lagi? Alhamdulillah bi ni'matihi tatimmu shalihat. Boleh juga. Kalau ada puji kita tak niat pun nak suruh puji kita, tapi itu adalah suatu berita gembira yang Allah Ta'ala segerakan dalamnya, maka katakan alhamdulillah ataupun hadza min fadli rabbi ataupun alhamdulillah bi ni'matihi tatimmu shalihat. Segala puji-puji bagi Allah yang telah menyempurnakan akan nikmatnya bagi orang-orang yang melakukan amal soleh. Itu di antaranya. Ataupun boleh dikata juga alhamdulillah faddala ala kathir min ibadil mu'minin. Boleh juga. Itu ucapan Nabi Sulaiman ketika seorang waliullah al-a'zam memindah istana Balqis itu, pindah istana Balqis mari sini, mari kat tepi dia. Lalu Nabi Sulaiman kata apa? Alhamdulillahi alladhi faddalana ala kathirin min ibadil mu'minin. Itu segala puji bagi Allah yang telah memberi kelebihan, kurniaan kelebihannya daripada sebanyak-banyak nikmat Allah ini lil ibadil mu'minin, bagi hamba-hambanya yang beriman. Hamba-hambanya yang mukmin, yang beriman lah maknanya. Itu alhamdulillahilladzi faddalana ala kathirin min ibadil mu'minin. Itu ucapan Nabi Sulaiman alaihissalam. Itu maknanya kalau kita dapat nikmat khususnya nikmat Allah puji kita, bukan hanya saja tapi apa-apa nikmat makan ke, nikmat makan sudah kenyang ada, biasa alhamdulillah, atau nak sebut alhamdulillah bi ni'matihi tatimmu shalihat, boleh juga. Ataupun ada min fadli rabbi, boleh juga.
ataupun ucapan Nabi Sulaiman alaihissalam, alhamdulillahilladzi faddalana ala katsirin min ibadil mu'minin. Boleh juga. Itulah ciri-ciri orang mukmin. Jadi orang mukmin ni Allah Subhanahu wa taala banyak segera di atas dunia. Antaranya ialah hak ni. Buat kebaikan tak ada niat pun nak suruh puji. Tak ada niat, tak ada niat pun nak riak, nak tunjuk-tunjuk orang. Tapi tiba-tiba ada puji kata aku Allah gini-gini. Ketika tu itu dah kita gembira bagi orang yang beriman di atas dunia lagi. Apalagi seperti mana disebut Imam Nawawi rahimahullah taala, Allah Subhanahu wa taala segerakan itu bagi orang mukmin ini, iaitu ketenangan. Ketenangan jiwa Allah beri di atas dunia lagi. Itu salah satu lagi Allah beri kepada orang beriman. Antara lagi ialah Allah Subhanahu wa taala memberi nurul wajh, cahaya pada wajah. Muka itu cahaya. Dia selalu buat ibadah kepada Allah siang dan malam. Tengok muka dia lain macam. Walaupun dia hitam Afrika, negro biji putih misalnya, biasa kita tengok tu, tapi bila dia rajin ibadah, kita tengok muka dia luar biasa. Muka dia tu Arab tu, itu Afrika, Sudan, pokok Sudan. Kalau orang rajin, biasa dia di Mekah, kalau kita tengok muka orang rajin ibadah orang Afrika ni, dia suka kenapa gigi putih, tapi muka dia pun berseri juga. Begitu juga orang saleh pun begitu jugalah. Maknanya kalau orang yang putih sekalipun kurang ibadah kepada Allah, cara ibadah atau kufur dengan Allah, wajah dia lain. Walaupun dia pakai alat itu alat ini macam-macam produk, itu dia antaranya. Dia Allah segera di atas dunia lagi. Itu antara yang nakal oleh Imam An-Nawawi rahimahullah taala. Dari Imam Al-Khushashi rahimahullah taala nakal sifat Allah taala segera juga di atas dunia. Orang mukmin ini dia sentiasa berpegang teguh pada agama Allah. Dia sentiasa berpegang teguh pada agama Allah. Itu ciri orang mukmin. Marilah ombak, marilah taufan, marilah ribut segala macam yang menggoncang tu hati dia ni, yang nak menggoncang itu keduniaan dia ni, dia tetap berpegang pada agama Allah, tali Allah dengan syumur, dengan syariat Allah yang syumur. Itu antara dinakal oleh Syekh Al-Imam Al-Khushashi rahimahullah ta'ala. Jadi di antara sifat orang mukmin ini, Allah Ta'ala segera di atas dunia lagi. Itu tanpa dia tak ada niat, maka itulah nikmat dan balasan yang disegerakan Allah Ta'ala akan di dunia lagi. Maka adalah dia itu dengan iktibar qasak jua tiada pada iktibar zahir pada manusia. Seperti seorang mengatakan aku terlebih mulia, aku terlebih besar daripada si fulan, maka itu tiada dinamakan dia jika tiada qasak pada hatinya. Seperti sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, ana sayyidul walad Adam wala faqra, ataupun boleh kamu alih dikatakan wala faqran, ana sayyidan waladan, ana sayyidu waladan wala faqra. Riwayat lain dia kata ana sayyidu waladan Adam wala faqra. Bermula aku ini penghulu segala anak Adam. Tiada memegah-megah aku akan dia. Tiada bermegah-megah aku dengan dia. Jadi Nabi sallallahu alaihi wasallam, ini satu hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, Imam Baihaqi fil Awsat, Imam Tirmizi juga meriwayatkan hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam ini. Jadi nak dikatakan riak-riak, nak kata riak-riak ni macam mana? Riak itu dengan iktibar pada iktibar itu pada qasak juga. Qasak dah hati dia. Dia niat hati dia. Tiada pada iktibar zahir. Tak ada iktibar pada zahir dia ni. Maksudnya kalau hati dia tu rasa nak menunjuk pada manusia, mula dia tu dia. Pada manusia seperti seorang mengatakan aku terlebih mulia. Dia kan dia mari tepi orang, dia kata saya mulia, saya ni. Saya ni memang orang mulia, orang hebat. Saya ni terlebih besar daripada sekolah, kedudukan saya ni. Maka itu tiada dinamakan riak. Itu tiada dinamakan riak.
itu takabur. Itu cakap orang sombong. Itu bukan jatuh riya. Jika tiada kosak pada hatinya. Tetapi kalau dia kosak hati dia nak tunjuk, rasa nak tunjuk hebat sikit maka itu barulah dikatakan riya. Riya ini jatuh pada hati, kosak dia tu. Tu kalau dia tunjuk, dia cakap besar depan orang tu pun takabur. Riya ni dia melalui hati. Hati dia ditunjuk, dia pakaian ke apa ke, ibadah ke, dia pun nak seorang puji dia dalam hati dia tu, maka itulah dinamakan riya, seperti yang disebut dalam kitab ini. Seperti mana sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ini hadis sahih. Ana sayyid walad Adam wala faqra. Boleh juga begitu. Ataupun ana sayyidu waladan Adam wala faqra, tapi waladan tu tambah alif dah. Tambah alif, faqra pun tambah alif. Kalau nak baca dengan baris itu dom nasab, itu faqron baris depan tu. Kalau fathah baris se, orang panggil baris se itu dua atas kalimah tu panggil fathah. Fathah tu kalau baris dua tu biasa kita panggil tanwin. Tapi kalau bahasa Nahu panggil nasab. Tu itu khofa, tu domah jazam atau sebagainya. Jadi boleh nak baca faqron ataupun walada. Jadi Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, bermula aku ini penghulu segala anak Adam dan tiada bermegah-megah aku dengan dia. Nabi SAW katakan aku ni penghulu. Tu ada sayyidu, aku ni penghulu. Betullah ulama menyatakan boleh kita nak bahasa sayyidina. Kama sallaita ala sayyidina Ibrahim wa ala ali sayyidina Muhammad. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala sayyidina Ibrahim. Ma sallaita ala Ibrahim wa ala ali sayyidina Ibrahim. Sayyidina. Boleh. Ada masalah. Tu sebab Nabi sebut sayyidu, aku ni penghulu. Jadi ulama kata tak masalah nak sebut sayyid. Maknanya tak bersebut pun tak pula masalah. Tapi jangan larang orang sebut sayyidu. Ini kadang-kadang dia marah orang sebut bid'ah, dia kata apa sebut sayyidu tu. Hadis itu diriwayatkan oleh At-Tahawi. At-Tahawi anak murid kepada Imam Abu Hanifah, dia kata semua menyesatkan Abu Hanifah. Tu seperti mana Syekh Muhyiddin ni yang difatwakan oleh Jabatan Agama Islam, sesat dia ni. Sebab dia merupakan sesat kepada salah satu ni kepada Imam Abu Hanifah. Dia kata Abu Hanifah ni sesat. Ni na'udzubillah dari sekali. Ini bahaya. Sebab tu kena berhati-hati. Tak boleh menyesatkan walaupun pandangan kita berbeza. Jadi sebab itulah sayyidu. Tak masalah kalau kita nak baca sayyidina dalam sembahyang selawat Ibrahimiyah tu, nak baca sayyidina pun, tak membaca sayyidina pun tak masalah. Tapi muwafaqatlah, maksudnya kalau kita sayyidina Muhammad, maka sayyidina Ibrahim sebut juga lah. Itu boleh. Kalau tak sebut Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad, kalau tak sebut sayyidina, maka sayyidina Ibrahim pun sebut juga. Muwafaqat, comel itu. Tu tak masalah, ini tak masalah. Jadi golongan-golongan yang ni saja kadang-kadang dia memberat ni. Dia lebih utama dengan khilafiyah. Berkaitan khilafiyah dia lebih utama. Golongan ni, golongan yang aku kadang-kadang sebagai ahli salafi ataupun ahli sunnah salafi kononnya, kadang-kadang dia lebih cari khilafiyah ni. Hak tentang pulang LGBT mari, tentang apa lagi, yang soal pemborasi ni, nak menunjukkan tentang ni golongan liwat ni dan sebagainya ni. Tak cara begitu senyap je, ada cara. Tapi berkaitan khilafiyah, talqin, apa lagi, tahlil, apa lagi, kalau golongan Allah, Allahumma innaka afuwwun karim tuhibbul afwa fa'fu 'anna. Malu panggil kari-kari, main mana hak kari kita. Beda apa dia kata, Allahumma innaka afuwwun karim. Dalam hadis dia sebut Allahumma innaka afuwwun saja. Main mana kari-kari dia kata.
tengok dia bercakap benda gitu je pokok ini. Tu. Tapi berkaitan dengan urusan negara dan sebagainya, maksiat berkuasa di atas ni, bermacam-macam jadi faham-faham ni, berkaitan dengan urusan negara ni, senyap je macam apa ni cakap tak dulu pokok kata tahu tu, dia senyap je. Tapi berkaitan dengan khilafiyah, waktu bidalil imam ni begini, ni tak dikata usolli bid'ah, imam Nawawi begini usolli tak boleh, begini tak boleh, atahiyat bisalam kena bisalam, imam bisalam pertama kita bisalam dulu, apa kita nak bisalam bila imam sudah salam baru kita nak bisalam. Faham benda kecil begitu. Tu tengok ni golongan ni ada dalam negara kita. Dia dulu pula pasir negeri pasir dengung ada setengah-setengah tu. Dia benda-benda kini dia bercakap iman Abdullah bin Mubarak, sedangkan Abdullah bin Mubarak seorang ahli hadis, seorang ulama fiqh yang hebat. Dia hantar surat yang telah kita sebut dah sebelum ni kepada Imam Fudhi bin Iyad rahimahullah ta'ala yang sedang buat ibadat di Madinah, Madinatul Munawwarah. Dia kata, wahai orang-orang yang beribadat di tanah haram, pipi kamu dibasahi dengan air mata. Di saat leher kami dibasuh dengan darah-darah, di saat baju kamu dibasahi dengan dan dibaruan dengan minyak atar, sedangkan baju kami dipenuhi debu-debu. Putih belia nangis jihad juga, jual juga dalam diri syiar agama Allah. Putih belia tu ulama besar juga. Ni kadang-kadang nulis ini dah cara, ni bahaya. Ni ulama besar Abdullah bin Mubarak boleh. Tu dia dah baca tentang Abdullah bin Mubarak, hak dia tahu nak menghukum, ni bid'ah, ni tak boleh malam disebut Syaban bid'ah, ni wili kuat bid'ah, ni bid'ah, ni habis. Tu tengok habis ganggu. Hak ni duk makan tepung ekor hari itu tak bid'ah pula. Tu ni masalah berlaku ni. Sebab itulah wujud satu kelompok dalam negara kita hak yang mengaku sebagai Salafi atau Wahabi, atau imam orang Wahabi tapi mengaku Salafi. Dia belum ni dia mengaku begitu. Tapi berkaitan urusan maksiat kuliah tak cara kali cara filah. Satu, golongan yang kedua ialah golongan yang sebagai ahli sunnah juga. Kalau dia ahli sunnah sungguhlah, begini. Tapi bila cek bukunya dia pakaian comel lah, bagus lah pakaian dia tu. Ngaji ilmu tasawuf bagus lah, comel lah. Ngaji kat Allah mau bagus dah. Tak ada masalah. Tetapi bila cek bila kita kata ni rupanya ada timbul zaman sekarang ni sufi liberal. Kita takut sufi liberal. Nampak baguslah zikir, ajar orang buat ibadah, qasad yang tu apa lagi, nasyid itu semua qasidah baik, tak masalah. Tapi bila berkaitan dengan urusan lain tak cari. Rupa-rupa cek, rupanya dia sufi liberal. Ada juga sufi liberal. Na'udzubillah min dzalik. Batulah Nabi SAW dan tekap umat tu berpecah sampai 73 puak. Ni lah Nabi sebut. Tu khususnya berkaitan ana sayyidu waladu, berkaitan dengan sayyidina pun dia kritik. Tu dia marah sebut apa sebut sayyidina itu. Hadis tu dia habis bawa Tahawi anak murid kepada Imam Abu Hanifah. Itu Abu Hanifah tu gini-gini. Macam Syekh Muhyiddin yang fatwa sesat ni, ada fatwa negeri pejabat negeri-negeri fatwa sesat tu sebab dia mengkafirkan, sesat dihukum. Ada golongan orang sesat lagi tidak sesatkan, tapi dia memperletihkan. Imam Ghazali dipanggil berbuat orang saja. Imam Ghazali, Syekh Imam Syafi'i berkaitan dengan aku tak layak ke syurgamu, dia buat main-main saja. Tu ni golongan begini. Jadi sebab itulah Nabi SAW sebut di akhir zaman umat akan pecah, akan berlaku. Hak tu hak dalam agama dah tu. Hak dalam agama, apatah lagi hak yang tidak memahami agama. Dengan mari kumpulan-kumpulan hak yang mengaruni, yang nak menyesatkan. Na'udzubillah min dzalik. Ini dah disebut oleh Rasulullah SAW. Li'tinasi ala zamanun, seperti mana
kalau kita asyrafus sa'ah aktsaru syira'un nas. Di akhir zaman kamu akan lihat begitu ramai orang jahat. Begitu bila sahabat tanya Rasulullah, bagaimana kalau kami lihat mereka ni orang jahat? Oh, jahat ni maknanya tidak bertolak dengan syariat Allah, dia ikut syariat Allah, itu orang jahat. Macam mana ya Rasulullah? Rasulullah kata, hendaklah kamu berpegang pada sunnahku dan Al-Quran dan sunnahku ni. Nabi SAW pesan. Imam An-Nawawi menyatakan ketika membahas hadis Nabi SAW itu, dia menyatakan ialah zaman di akhir zaman ialah aktaru fi salatil jama'ati wa majalisil zikr wa majalisil ilm. Di akhir zaman bila kamu tengok berlaku perkara hak baik, hak yang orang baik dia dianggap jahat, orang yang buruk diagung-agungkan, perangai buruk diagung-agungkan, ketika itu kamu lazim duduk dalam sembahyang berjemaah dan lazim duduk dalam majlis-majlis ilmu bersama dengan para ahli ulama. Itu jelas yang disebut oleh Nabi SAW dan juga dinakal oleh Imam Al-Ghazali rahimahullah ta'ala. Berarti Imam Ghazali setengah golongan ni tak suka Imam Ghazali. Sedangkan Imam Ghazali lah yang cermat ilmu, memberi peranan berkaitan dengan ilmu Allah Subhanahu wa ta'ala. Itu berkaitan dengan itu sabda Nabi SAW, ana sajidu. Ini dah timbul lagi. Ini timbul pula. Tu soal talqin itu juga senyap, patut timbul pula. Mari golongan hak tumbuh pula, timbul pula. Jadi tak salah lah kalau kita nak baca sayyidina ke tak membaca pun tak masalah, atas masing-masing. Tu kalau nak sebut sayyidina pun tak masalah juga, sebab Nabi kata aku ni penghulu. Nabi sendiri sebut. Jawapan dia kata, Nabi kata kita tak payah sebut apa, kita sebut wa ala ali Muhammad. Padahal dia kata tak sebut bila selawat dengan Ibrahimiyah tu. Maka para ulama-ulama menyatakan banyaklah ada masalah. Kalau ulama-ulama menyatakan tubuh di pada menyatakan sebut saja Sayyidina pun tak masalah. Tu lebih afdal. Tu bagi di kalangan ulama-ulama Nusantara. Qala musannif rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bi'ulumihi wa 'ulumina fid darain ya rabbal alamin. Jadi Nabi SAW dia menyatakan aku penghulu ni segala Adam, wala faqra, dan aku tidak bermegah-megah. Nabi kata aku tidak bermegah-megah. Tu tentang aku ni penghulu di hari kiamat kelak. Yang Nabi sebut tu adalah wahai pemuda tazawwaj nikah. Wahai pemuda, ya syabab tazawwaj nikah. Wahai pemuda, nikahlah. Kerana aku akan bergembira di hari kiamat kelak tentang umatku ramai. Aku berbangga dengan umatku ramai. Ataupun hadis lain sebut beranaklah ramai, kerana aku bergembira di hari kiamat kelak dengan umatku ramai. Kau tu macam mana pula? Maka kata ulama itu bahawasanya Rasulullah SAW menunjukkan bahawasanya Rasulullah puasa itu ta'zim dengan kebesaran Allah, yang mana umat dia paling ramai sekali. Itu umat dia membesar Allah Azza wa Jalla. Itu ulama seperti mana Imam Fakhruddin bin Asakir dalam memperbahaskan hadis Nabi SAW itu. Dan sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Idza ra'a ahadukum ru'yan yuhibbuha fa innama hiya min Allah falyahmid 'alayha walyahdisu biha." Idza ra'a ahadukum ru'yan muhibbu fa innama hiya min Allah falyahmid 'alayha walyahdisu biha. Asalnya falyahmidu, tapi dah dibagi atas kerana ada fa dengan makna dengan makna sunat. Fa dengan makna sunat. Fa di situ dengan makna fa di nada. Fa dengan makna nada, makna sunat. Tu dengan lafaz fa di situ. Jadi Rasulullah SAW bersabda, apabila melihat seorang kamu akan suatu mimpi, iaitu yang mengasihi ia akan dia, maka saja ia daripada Allah Subhanahu Wa Taala, hendaklah memuji ia akan Allah atas nikmatnya
dan hendaklah dia mengkhabari ia akan dia. Jadi Rasulullah SAW menyatakan berkaitan dengan jangan kita ada perasaan nak menunjuk ataupun nak dalam hati ni. Rasulullah menyatakan apabila kamu melihat seseorang kamu di dalam mimpi dia mimpi dia yang molek, ni mimpi dia molek, dia dapat sembahyang, mimpi yang baik lah, mimpi baik, bukan mimpi buruk. Maka apa dia kena buat? Maka Nabi SAW menyatakan fa innama hiya minallah, mimpi yang baik itu ialah daripada Allah. Falyahmid 'alaiha, maka hendaklah, maka sunatlah memuji ia akan Allah Subhanahu wa taala. Tengok, salah satu orang baik, Allah Taala mimpi baik dalam mimpi dia, mimpi baik. Tapi yang mimpi apa baik, bentuk ahwal keluarga dia ke, bentuk dalam masyarakat dia ke, bentuk dalam usaha perniagaan dia ke, bisnes dia sebagainya, dia mimpi benda yang baik ni. Maka hendaklah dia memuji akan Allah. Lepas tu maka hendaklah dia mengkhabar, maka sunat dia khabar pada orang, dia cerita pada orang. Mimpi benda baik ni boleh kita kongsi pada orang, saya malam mimpi gini boleh. Tu maksudnya kita tidak ada kuasa untuk berbangga dan menunjuk. Tapi setiap benda yang baik boleh. Seperti mana Rasulullah SAW sebut ada sayyidul walad, aku ni penghulu. Tu Nabi nak tahu aku ni penghulu, aku ni ketua. Benda yang baik Rasulullah bagi tahu kepada para sahabat. Maka sehinggalah Rasulullah SAW menyatakan, bila kamu mimpi dalam mimpi kamu benda yang baik, kita mimpi benda yang baik dalam dan tidur kita, maka cerita pada orang, boleh cerita pada orang. Kerana dia daripada Allah, kerana dia daripada berita gembira itu daripada Allah. Tu memang boleh khabar. Pertama, hendaklah dia memuji Allah. Alhamdulillah, mimpi benda boleh, tengah tidur mimpi kejut, mimpi Alhamdulillah, syukur kepada Allah. Baca sebut apa-apa tadi itulah, alhamdulillah alladzi fadala ala katsirin min ibadil mu'minin, alhamdulillah bi ni'mati tatimmu shalihat, tabun hadza min fadli rabbi, alhamdulillah saja. Tu sebut itu. Lepas tu boleh cerita pada orang. Pagi esok tu cerita pada orang, saya mimpi gini. Jadi nombor satu tu dia sebut, tapi kata mengkhabarkan dia akan barang yang patut, seperti gurunya atau alim atau orang alim, bukan kepada orang yang awam, kerana tiap-tiap nikmat itu didengki oleh orang akan dia. Jadi nak cerita mimpi kita pada orang tu nak tengok jugalah. Maknanya kita pergi cerita pada orang. Orang tu orang yang tak suka kita dah. Dia kata, dia ni jenis apa orang cerita. Macam-macam dia kata kita. Jadi kita nak cerita tu pada guru kita ke, kita nak cerita anak isteri ke, kawan baik kita ke, jiran tetangga yang baik dengan kita, boleh kita cerita pada dia. Saya mimpi gini. Sebab apa? Kata ulama, sebab tiap-tiap yang mendapat nikmat itu pasti ada rezeki pada walinya. Kebiasaannya pada hari ini pada tiap-tiap orang mendapat nikmat itu pasti ada rezeki, tapi dia fadalul a'mal, kata para ulama. Itu berkaitan hadis Nabi SAW, itu tiap-tiap yang mendapat nikmat itu pasti ada rezeki itu hari Allah, tapi fadlul a'mal, kata para ulama. Qal musannif rahimahullahu ta'ala, wa idza ra'a ma yakrihu ma yakrihu fa innama hiya minasy syaitan falyata'awwiz min syarriha wa la yadhkurha li ahadin fa innama la tadurruhu. Jadi Nabi SAW menyatakan, hadis itu sambung sekali sebenarnya, hadis itu sekali. Apabila melihat ia akan sesuatu yang dibenci dalam mimpi dia, dia tengok sesuatu yang benci pula dalam mimpi dia ni, mimpi yang buruk tak, maka hanya ia daripada syaitan, maka hendaknya berlindung ia dengan Allah daripada kejahatan. Tu maka jangan menyebut ia akan dia bagi seseorang, maka bahawasanya ia tidak memberi mudarat akan dia. Jadi Rasulullah ajar kaedah dia, kalau mimpi buruk ni, bila kita mimpi buruk dalam mimpi kita ni, mimpi buruk ni
maka sesungguhnya ia daripada syaitan. Syaitan ganggu kita dalam tidur ni, mimpi buruk ni. Tu. Maka hendaklah dia minta berlindung kepada Allah. Tidur-tidur mimpi berburuk. Kejut, baca auzubillahi minasyaitonirrajim. Tu. Baca auzubillahi minasyaitonirrajim ataupun auzubillahi as-sami'il 'alim minasyaitonirrajim. Boleh juga. Ataupun a'udzu bikalimatillahi tammati min syarri ma khalaq. Boleh juga. Baca waktu. Tu. Allahumma inni, iaitu a'udzu bikalimatillahi tammati min syarri ma khalaq ataupun a'udzu billahi minasyaitonirrajim. Tu. Maka hendaklah berlindung kepada Allah daripada kejahatan. Dan jangan menyebut ia akan dia bagi seseorang. Lepas tu dah saya cerita orang tak boleh saya mimpi malam gini. Sebab apa? Maka bahawasanya ia tiada memberi mudarat, tiada ia memberi mudarat, itu akan dia. Maka bahawasanya maka kerana bahawasanya ia tidak memberi mudarat kepada seseorang. Fa innama, beza di sini fa innama tu bukan fa dengan makna fa tadi, fa dengan makna menadabah sunat. Fa di sini dengan makna lil ajli. Di ajli makna kerana. Maka kalau kita terjemah, maka kerana bahawasanya tiada mimpi mudarat akan dia. Kerana mimpi hak buruk tu ada mimpi mudarat. Cuma dalam hadis lain disukatakan sunat kita isyarat bludak. Jangan mimpi bludak sungguh. Malu isteri sebelum malu dia tak sungguh ni. Mimpi buruk. Contohnya mana isyarat duduk kiri. Auzubillahi minasyaitonirrajim. Duduk itu dah saya pun tidur. Lepas tidur mimpi lagi buruk. Maka kata Rasulullah, itu kata ulama dalam perbahasan bahasa Nabi SAW ini, beralih tidur, pindah tempat cara duduk tidur tu, pindah tidur lagi, mimpi lagi. Maka balik pada kata ulama, ni ulama buat. Saya tidur, mimpi lagi buruk lagi. Saya mimpi sombong, debu ni apa ni malam ini bisa ada. Macam mana? Maka kata ulama, iaitu di antaranya pindah tempat tidur tu pindah. Tu mimpi lagi. Kata ulama, yang antaranya itu kepah ni kain selimut tu. Itu antara disaja oleh para ulama. Ulama aja maksudnya begitu. Ini janganlah mani tidak kalau mimpi dia sudah mimpi itu dia isyarat duduk. Auzubillahi minasyaitonirrajim. Duduk isyarat. Duduk isyarat. Hak tu kait dengan hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam juga. Cuma hak pindah ada tu hak ulama buat pilih-pilih dan sebagainya. Itu yang diajar oleh para ulama berkaitan dengan kalau dapat mimpi buruk. Tetapi jangan cerita berolah. Tu jangan cerita berolah kerana ia tidak memiliki mudarat, kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Qala musannif rahimahullah taala, ketahui oleh murid bahawasanya mimpi itu setengah daripada redha Allah kepada hamba-Nya. Sebab itulah jadi sangka hati orang mukmin sampai maksudnya. Jika ada mimpi itu baik seperti sabda Nabi SAW, lam yabqa minan nubuwah, lam yabqa minan nubuwati illa mubashirati. Tiada kekal daripada pangkat nubuwah melainkan segala yang menyukai hati orang mukmin itu, iaitu mimpi. Jadi kata musannif rahimahullah taala, ketahui oleh murid-murid orang yang menjalan hati ke haratillah ni sentiasa mencari ridha Allah ni, mimpi itu setengah daripada iaitu perkara yang diridai Allah Subhanahu wa taala. Wasilah bukan redha ni, wasilah ni ia daripada Allah Subhanahu wa taala. Wasilah ni ada pertanian daripada Allah Subhanahu wa taala kepada hamba-Nya. Kepada hamba yang Allah Ta'ala kasih, Allah bagi mimpi yang baik. Sebab itulah jadi sangka hati orang mukmin itu sampai maksudnya. Sebab itulah hati orang mukmin ini dia sampai ke hati bahasa sangkaan dia itu adalah daripada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan dia mengetahui maksudnya itu sendiri. Maksudnya
Allah berita gembira kepada dia dapat ni. Itu berita gembira yang Allah beri kepada orang mukmin. Jika ada mimpi itu baik, mimpi buruk itu sudah tentulah bukan daripada Allah Subhanahu wa taala. Seperti Nabi SAW bersabda, tiada kekal daripada pangkat nubuwah melainkan segala yang menyukai hati orang mukmin, iaitu mimpi. Jadi pangkat pada nubuwah mereka itu tidak kekal, melainkan mereka ini menyukai iaitu hati orang mukmin. Apa maksud? Iaitu hati orang mukmin itu ciri para nabi-nabi alaihi wasallam sentiasa kasih kepada orang mukmin. Salah satunya melalui mimpi. Allah beri dia itu melalui mimpi. Hadis ini panjang, bahasa ini panjang. Jadi itu lafzul hadis Nabi SAW. Hadis ini panjang sebenarnya, cuma yang ambil ringkas saja. Dan sabda Nabi SAW, asduqun ru'yan asdikum hadisan. Iaitu orang yang terlebih benar daripada kamu bermimpi itu orang yang terlebih benar daripada kamu berkhabar-khabar. Saya rasa berhenti dulu Amin. Dan sabda Nabi SAW, kerana hadis ini ada perbahasan panjang sikit. Jadi pada hadis ini saya ada lagi nak tengok tadi. Yang ini kita tengok kembali dalam kitab Fathul Bari di hadis Nabi SAW. Jadi saya rasa berhenti dulu kan. Dan sabda Nabi SAW, kita ingat memang kita ngaji ke hadis ini dari itu, tapi mari kita ingat maksud yang sebenar muradnya hadis Nabi SAW. Jadi saya rasa takut ada kekhilafan berkaitan hadis ini bimbang, maka saya rasa berhenti setakat ini. Dan sabda Nabi SAW. Jadi mudah-mudahan apa yang kita dengar pada malam ini menjadi manfaat kita semua. Mudah-mudahan Allah SWT sentiasa merahmati kita, panjang umur kita dalam bertaat kepada Allah, dan sentiasa mendapat taufik Allah Subhanahu wa taala. Jadi sekali ini dulu, wallahu a'lam. Auzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi mazida rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhika sultanik. Allahumma salli ala Muhammad wa ala Muhammad. Allahumma sayyidina Allahumma زينا بالإيمان وجعلنا هداة مهتدين. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. وصلى الله على محمد وعلى آله وصحبه وسلم والحمد لله رب العالمين. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.